Hai, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Terima kasih Cik Zaidi. Terima kasih semua yang join hari ni. Hari ni saya semangat. Sebab hari ni adalah first Zoom untuk tahun 2024. Jadi malam ni, Zoom yang pertama kita buka dengan tajuk kepentingan vitamin C dalam badan. Tadi Cik Zaidi dah bagi intro-intro kenapa kita pilih tajuk ni. Okay, jadi untuk buka kita punya topik Zoom pada malam ni, okay, jadi kenapa kami pilih kepentingan vitamin C dalam badan ni? Biasanya kita selalu dengar kan, orang selalu cakap vitamin C ni penting, kena makan, kalau tak nanti kena sakit ni. Kalau sakit ni mesti kurang vitamin C. So banyak orang sebut vitamin C, vitamin C. So vitamin C ni adalah salah satu vitamin yang memang famous. Orang selalu sebut-sebut, orang selalu cakap tentang vitamin C ni. Jadi mungkin ada setengah antara kita yang belum betul-betul kenal lagi vitamin C ni vitamin apa sebenarnya. Jadi saya nak bagi teaser sikit. Okay, untuk vitamin C ni, kenapa dia penting adalah first kali vitamin C ni tak boleh dihasilkan dalam badan kita. Vitamin C ni tak boleh dihasilkan dalam badan kita. Jadi sebab itulah orang selalu sebut-sebut. Sebab kita kena ambil daripada luar. Tak kisahlah dari sumber makanan ke, makanan sampingan ke, kita perlu ambil daripada luar sebab dia tidak boleh dihasilkan dalam badan. Sebab itulah pentingnya vitamin C ni. Okay, jadi topik yang saya akan sentuh pada malam ini tentang kepentingan vitamin C dalam badan ni, first kali nak cerita sejarah vitamin C ni. Macam mana orang jumpa vitamin C ni dan tahu dia punya kepentingan tu. Yang kedua, pengenalan apa itu vitamin C, kemudian penyakit dan juga simptom bila kita kekurangan vitamin C. Apa penyakit dan juga simptom yang kita boleh nampak. Yang keempat, pemakanan dia dari segi makanan apa yang bagus dan juga tinggi vitamin C dan jumlah dan had yang disarankan untuk kita ambil vitamin C. Dan yang terakhir sekali adalah kita punya penutup. Kita pilih tajuk ni adalah kita nak sentuh tentang produk mana dan juga jus wine. Okay, jadi first kali nak bercerita tentang sejarah vitamin C ni, kita cerita sejarah sikit, main nombor-nombor tahun-tahun sikit. Okay, macam ni. Vitamin C ni mula-mula orang tak tahu lagi vitamin C ni wujud dalam buah-buahan yang tinggi vitamin lah. First tahun 1730-an. Tahun 1730-an. Dah lama dah sejarah vitamin C ni. Tahun 1730-an, James Lind ni dia bagi buah-buahan citrus. Buah-buahan yang saya tunjuk dekat atas lah. Buah oren, lemon ataupun limau. Dia bagi pada pelaut yang ada kudis tangan. Waktu tu dia tak perasan lagi kesan buah-buahan yang tinggi vitamin C ni pada kudis dekat pelaut tu. Dia tak perasan lagi. Dia just bagi je. Dia tak perasan lagi apa kesan antara dua tu. Kemudian beberapa tahun selepas tu, tahun 1747, dia buat eksperimen. Betul ke buah-buahan yang citrus ni bagus untuk rawat kudis? Betul ke? Dia bagi dua treatment berbeza pada pelaut-pelaut dia. Iaitu satu grup dia bagi 2 buah oren dengan 1 buah lemon untuk orang yang ada kudis tadi. Satu lagi grup dia bagi selain daripada tu, contohnya dia buat campuran cuka, alkohol, asid, air laut, bawang putih, biji sawi, herba, minuman barley. Dia bagi semua. Dia bagi semua campuran tu, ada juga minuman air laut tu. Bila dia tengok je antara dua grup tu, hanya rawatan yang ada oren dan juga buah lemon ni tadi yang boleh menyembuhkan dia punya kudis. Jadi sebab itulah start daripada tu dia perasan, oh bagus buah-buahan citrus ni untuk kudis. Dia start bekalkan semua lemon dekat dia punya pelaut-pelaut. Sebab apa? Sebab pelaut ni, kenapa pelaut ni ada banyak kes kudis ni? Sebab mereka terlalu lama ada dekat laut dan juga dia tak dapat supply buah-buahan dan juga nutrien yang cukup. Waktu awal-awal tu. Bila dia tengah laut, terlalu lama, tak cukup makan, tak cukup rehat, tak cukup minum dan juga senang dapat jangkitan kudis tu. Sebab itulah pelaut-pelaut ni banyak ada kudis buta. Okay, tapi waktu James Lind buat eksperimen ni, dia tak perasan lagi yang dalam buah-buahan citrus tu ada vitamin C. Dia tak tahu lagi. Dia just tahu buah-buahan tu boleh sembuhkan kudis. Kemudian sampai situ je James Lind ni bagi dia punya contribution. Tahun selepas pada tu, lama lepas tu, tahun 1932, ada dua sahabat ni. Nama dia Zen dan juga Joseph ni. Barulah dia kaji. Dia buat kajian. Buah-buahan citrus ni ada kandungan vitamin C. Ada kandungan vitamin C. Dia jumpa
vitamin C dalam buah-buahan citrus tu. Okay, tahun selepas tu dia bagi nama dekat dia punya dia jumpa vitamin C ni, dia bagi nama lah. Nama dia ascorbic acid. So ascorbic acid ni sebenarnya asal daripada bahasa Latin. Maksud dia A tu tiada. A tu tiada. Ascorbic tu maksud dalam bahasa Latin adalah kudis. Jadi tiada kudis, dia bagilah nama ascorbic acid sebab vitamin C ni sejenis asid. So lepas dia dua sahabat ni dijumpa vitamin C ni, tahun-tahun selepas tu 1937 dia dapat menang Nobel Prize. Sebab bila dia jumpa vitamin C, barulah orang start tahu tentang vitamin C ni, apa bagusnya kepentingan vitamin C ni. Itulah sejarah sedikit tentang vitamin C. Okay, jadi vitamin C ni kita nak senang faham, vitamin C ni adalah vitamin yang larut air. Bersamaan dengan vitamin B juga. Vitamin B dengan C adalah vitamin larut air. Bila larut air, sebab apa dia tak boleh nak dikekalkan dalam badan, tak boleh nak disimpan dalam badan. So bila kita makan, kita ambil vitamin C, tak kisahlah daripada makanan ke makanan sampingan, apa-apa saja lebihan yang tak diperlukan dalam badan, dia akan dikeluarkan sekali. Dikeluarkan sekali dalam air dan juga kita punya najis. Sebab itulah vitamin C ni tak boleh disimpan dalam badan kita. Tak boleh dihasilkan dan juga tak boleh disimpan. So kita kena ambil daripada luar secukupnya. Sumber daripada luar secukupnya. Okay, kenapa vitamin C ni penting? First kali nak hasilkan collagen. Collagen ni bukanlah setakat untuk cakap kulit cantik. Tapi collagen ni nak pastikan kulit kita ni tak terlalu kering, still lagi lembap, kulit kita sihat. So collagen ni penting untuk semua orang. Yang kedua, nak bantu penyerapan zat besi. Zat besi ni iron, kita panggil iron. Untuk orang yang macam selalu macam muka pucat, ada anemia, selalu macam penat-penat, dia mungkin kekurangan iron. So kalau nak bantu dia punya penyerapan iron dan juga zat besi tu, boleh ambil makanan-makanan yang tinggi vitamin C. Yang ketiga, vitamin C ni penting juga. Dia nak bantu untuk penghantaran signal dan juga hormon dalam badan kita. Hormon norepinephrine, hormon serotonin, semua penting. Okay, jadi itu antara kepentingan vitamin C lah. Selain menghasilkan kolagen, dia juga untuk menggalakkan penyembuhan luka. Untuk orang yang luka dia macam mungkin lambat je nak sembuh tu, mungkin tak cukup nutrien, tak cukup zat vitamin C tu. Okay, yang ketiga, kita tahu kan vitamin C ni adalah sebenarnya salah satu vitamin yang tinggi antioksidan. Adalah salah satu antioksidan dan bagus untuk kita punya fungsi imun. Okay, jadi kemudian saya nak share apa penyakit yang disebabkan oleh kekurangan vitamin C ni. Penyakit apa yang kita boleh nampak? Bila kurangnya vitamin C, mungkin kita boleh tengok dekat diri kita. Apa yang boleh kita nampak? First kali, ada kudis ataupun penyakit kulit. Apa saja penyakit kulit dan juga kudis, kemungkinan kita kurang vitamin C, kita kurang zat. Yang kedua, anemia. Muka dia senang nampak pucat je, asyik selalu tak bertenaga. Mungkin dia kurang iron dan juga kurang vitamin C. Yang ketiga, hyperthyroidism. Hyperthyroidism ni kita tahu, mungkin ada yang tak tahu, dekat sini kita ada kelenjar thyroid. Kelenjar thyroid dekat bahagian kita ni. So, bila kurangnya vitamin C, dia jadi hyper, bahagian kita punya leher tu akan membengkak. Membengkak dan akan menyebabkan penyakit lain. Itu kita panggil hyperthyroidism. Yang keempat, gusi berdarah. Mungkinlah ada orang sangat cakap, saya selalu je gusi berdarah, tapi rasanya cukup vitamin C. Tapi mungkinlah kita gusi berdarah ni disebabkan oleh banyak sebab. Tapi kita cek balik, mungkin kita ada lebih daripada setakat gusi berdarah je. Ada macam penyakit kulit, ada anemia, mungkin kita kurang vitamin C. Kalau gusi berdarah saja, mungkin cek lah, mungkin ada sebab lain. Okay, jadi kalau kita nak tengok simptom kan, kalau kita kekurangan vitamin C, apa yang kita boleh tengok dekat badan kita? Yang kita boleh nampak. First kali, kalau kita punya bulu badan tu macam tergentil macam ni, ataupun bentuk corkscrew kita panggil. Bulu dia macam tu, saya ada dalam gambar tu. Bulu badan kita yang bentuk macam tu. Yang kedua, kalau akar rambut kita warna merah macam tu. Dekat akar rambut kita ada warna merah-merah. Yang ketiga, kalau kuku kita bentuk sudu. Bentuk sudu ataupun dekat kuku kita ada bintik ataupun garisan merah. Bintik ataupun garisan merah. Yang keempat, badan kita senang lebam. Langgar sikit je lebam. Padahal tak kena sangat pun lebam. Ataupun tiba-tiba je lebam, tak tahu sebab apa. Yang kelima, gusi berdarah dan juga gigi senang tercabut. Yang keenam, kita punya sendi-sendi rasa macam sakit-sakit, bengkak-bengkak.
Kemudian kulit kita rasa macam kasar, kering, cepat rosak. Tu sebabkan kekurangan kolagen lah, antara salah satu sebabnya. Okay, yang seterusnya, kita selalu macam senang sakit. Kalau macam orang keliling kita sakit, senang berjangkit. Lepas tu sekejap kan sesemu, sekejap demam, sekejap batuk. Itu maksudnya kita kurang vitamin lah dalam badan. Yang terakhir sekali, anemia. Anemia saya sebut tadi lah. Sebab anemia ni, bila kekurangan iron ataupun zat besi secara berterusan, kita akan cepat jadi macam selalu macam muka pucat, tak ada tenaga macam tu. Okay, kemudian saya nak kongsikan buah dan juga sayur yang tinggi vitamin C. Kita selalu dengar asyik buah oren. Kan, betul tak? Selalu dengar buah oren je. Jadi, hari ni saya nak kongsi lebih sikit supaya kita tahu lebih sikit. Selain daripada buah oren, buah apa lagi yang tinggi vitamin C? Iaitu tinggi lebih daripada 90 microgram per 100 gram. Okay, iaitu kalau ada orang yang selalu makan yang letak cili ataupun ada bergala dalam dia punya masakan, jangan takut, tu bukan untuk pedas je. Dia ada juga dia punya nutrien tu. Ada vitamin C dalam tu. Okay, selain daripada tu, buah blackcurrant. Bukan buah anggur, buah blackcurrant. Buah blackcurrant dalam gambar tu saya ada letak. Buah blackcurrant dan juga selain daripada buah oren, buah jambu batu. Buah jambu batu. Semua ni, yang tinggi vitamin C ni, iaitu 100 ke 200 microgram per 100 gram. Buah tu. 100 ke 200 microgram tinggi daripada buah oren, buah kiwi, buah peach, tinggi daripada diorang. So, buah-buah yang kat sebelah kanan ni tinggi juga. Tapi buah yang belah kiri lagi tinggi. Buah belah kanan ni lebih kurang dalam 90 microgram macam tu je. So, kalau selain daripada buah oren, sekarang kita dah tahu dah. Buah apa lagi yang tinggi vitamin C. Cili dan juga ada bergala pun tinggi vitamin C. Okay. Jadi kepentingan vitamin C ni sebenarnya kita boleh bahagikan ikut golongan umur. Kita boleh bahagikan ikut golongan umur. Kanak-kanak, remaja, dewasa, lelaki, perempuan, warga emas. Semua masing-masing ada kepentingan masing-masing untuk dapatkan vitamin C. Contohnya untuk kanak-kanak. Untuk kanak-kanak ni kita nak pastikan dia membesar, tumbesaran dia cukup. Dia membesar, berkembang dan tumbesaran dia cukup. Dan juga kita nak pastikan dia punya ada pertahanan badan yang kuat, immunity badan yang tinggi. So, kena pastikan dia dapatkan vitamin C yang cukup. Sebab kita selalu dengar kan kanak-kanak selalu je sakit. Selalu je sakit. Tu maksudnya tak cukup nutrien lah, tak cukup zat. Mungkin memilih makanan ke kanak-kanak. Okay, yang kedua, untuk remaja. Remaja ni kita nak pastikan dia cukup dapatkan zat besi. Iron untuk kesihatan dia punya gigi, tulang dan juga gusi dia. Untuk orang dewasa kita nak elak daripada penyakit kronik. Kita nak elak dulu sebab bila kita dah dapat susah nak untuk kita sembuhkan. So kita nak pastikan elakkan dulu, pastikan badan kita cukup nutrien. Untuk hasilkan kolagen, untuk kekalkan kita punya kesihatan tulang dan juga tulang rawan kita. Untuk perempuan, selain daripada nak dapatkan kulit cantik, kolagen tu, kita tahu kan perempuan ada yang mengandung, ada yang menyusu, ada kita punya kitaran haid, ada yang stres. So semuanya perlukan vitamin C. Sebab vitamin C ni tinggi antioksidan. Kemudian lelaki. Untuk lelaki dia untuk rendahkan dia punya tekanan darah, masalah gout dia, masalah jantung. Ada kajian juga vitamin C ni bagus untuk lelaki supaya kurangkan risiko pelupa. Untuk risiko pelupa. Dan yang terakhir untuk warga emas. Warga emas ni juga untuk kurangkan risiko pelupa lah. Alzheimer, demensia, kemudian masalah penyakit mata, tulang dia. Sebab vitamin C dan iron ni juga bagus untuk kita punya kesihatan tulang. Okay, jadi jumlah pengambilan yang disyorkan. Okay, jumlah pengambilan yang disyorkan untuk lelaki dan perempuan berbeza. Untuk lelaki dan perempuan berbeza. So untuk 1 tahun pertama, kita tak sarankan untuk bayi dapatkan vitamin C daripada luar. So kita sarankan supaya bayi ni dapatkan sumber vitamin C tu daripada dia punya susu ibu ataupun susu formula dia saja. Ataupun makanan yang diberikan kepada dia. Untuk 1 tahun pertama, kita tak ada sarankan berapa vitamin C yang dia kena ambil. So untuk tahun-tahun seterusnya, ada penyaranan dia lah. Kita boleh tengok contohnya dekat table ni. Untuk 19 tahun ke atas, kalau perempuan 75 mikrogram,
Kalau lelaki 90 mikrogram. Kenapa berbeza? Sebab lelaki dengan perempuan ni penyerapan vitamin dalam badan kita berbeza. Kemudian kita tahu perempuan ada perlukan dia contohnya dia mengandung ke, menyusu ke. So dia punya keperluan tu dah berkurang. So untuk yang mengandung dia juga menyusu, dia punya keperluan badan vitamin C dia berbeza. Contohnya tahun 14 sampai 18 tahun 80 115 mikrogram. Kalau macam 19 tahun ke atas kita naik sikit 85 120. Okey, untuk orang yang normal. Untuk perokok, bila dia dah merokok ni keperluan vitamin C dia tinggi sikit daripada orang lain. Sebab bila merokok ni dia halang dia punya penyerapan vitamin C tu. So untuk perokok lebihkan 35 mikrogram setiap hari daripada orang biasa. So tengok dalam table tu tambah 35 mikrogram. Okey. Untuk had jumlah pengambilan ni kena ada had dia. Contoh dalam sehari berapa yang kita boleh ambil? Berapa limit dia? Okey, kalau untuk perempuan yang mengandung dan juga menyusu, limit dia adalah 2000 mikrogram. Kalau untuk orang normal yang biasa 1800. Jadi yang ni kita sarankan berapa yang kita perlu ambil. Tapi contohnya keperluan kita meningkat. Kita sakit ke, kita COVID ke, ataupun kita ada penyakit kronik yang lain ke yang memerlukan vitamin C itu tinggi, limit dia boleh sampai 1800 untuk orang normal, untuk orang yang mengandung 2000. Okay, jadi seterusnya siapa golongan berisiko untuk dapat kekurangan vitamin C? Kategori orang yang berisiko untuk dapat kekurangan vitamin C. First sekali, perokok aktif dan juga pasif. Aktif tu orang yang betul-betul merokok, pasif tu yang dia mungkin sedar ataupun hirup asap rokok daripada orang lain lah. Aktif dan juga pasif. Sebab apa? Dalam dia punya badan tu tinggi toksin ataupun kita panggil oxidative stress. Jadi dia perlukan antioksidan lebih lagi. Sebab tu vitamin C dalam badan dia cepat habis. Okay, yang kedua, pengambilan alkohol yang tinggi. Iaitu lebih daripada 80 gram setiap hari. 80 gram setiap hari alkohol. Bila banyak minum, dia akan banyak dikeluarkan daripada badan. Sebab kita filter alkohol tu. Okay, yang seterusnya adalah bayi yang minum susu lembu, susu yang disejak ataupun dididih. Sebab bila minum susu lembu ni ataupun susu formula ni, dalam dia punya proses, dia banyak disejak ataupun dididihkan. So tak dapat nak kekalkan kandungan vitamin C dalam tu. Jadi pastikan susu yang kita minum tu, proses dia cukup untuk kekalkan vitamin C dalam badan kita. Yang seterusnya, pilihan makanan terhad ataupun eating disorder. Maksudnya kita ni jenis susah nak dapatkan makanan yang complete dan balance, cukup sayur-sayuran, buah-buahan, semua susah nak dapatkan. Ataupun dia ada diet yang melampau. Eating disorder ni contohnya macam anorexia nervosa ni kan. Dia rasa macam, tak boleh lah, orang fikir aku nanti orang fikir aku gemuk. Nanti orang fikir aku berisi. Sampai dia diet yang melampau sampai dia jadi kurus kering. Tinggal tulang je. Tapi bila dia tengok dalam cermin, tengok diri dia macam cantik, kurus. Tapi bila orang tengok sebenarnya tu adalah salah satu eating disorder. Yang di mana dia je fikir apa orang fikir tentang dia. Tapi orang lain, dia fikir orang lain, dia fikir apa yang orang fikir tentang dia. Tapi orang tak fikir macam tu pun. Macam tu. Kemudian kalau dia ada masalah penyerapan ataupun masalah yang kronik. Contohnya macam celiac tu kita punya usus, cystic fibrosis, semua ni akan menghalang kita punya penyerapan vitamin C. Dan yang terakhir sekali, orang yang ada kencing manis jenis 1. Tapi jarang ada kat Malaysia. Biasanya Malaysia jenis 2. Jenis 1 ni dia daripada keturunan dia. Maksudnya biasanya daripada dia kecil, dia dah ada kencing manis. Yang kena cucuk insulin daripada kecil lagi. Tapi jarang ada kat Malaysia. So bila ada kencing manis jenis 1 ni, type 1 ni, keperluan vitamin C dia akan meningkat. Inilah orang-orang yang golongan yang berisiko untuk ada kekurangan vitamin C. So kalau anda rasa kawan-kawan anda, kenalan anda ada kaitan dengan golongan-golongan ni, boleh sarankan dia ambil suplemen vitamin C lah. Okay, untuk sekarang kita tahu kan, kes COVID dah semakin meningkat, betul tak? Dan sebelum ni pun kita dah pernah ada dah pandemik COVID ni. Semua dah berhadapan dengan pandemik COVID ni. Jadi kita tahu apa kepentingan makanan sampingan untuk kuatkan kita punya imun, betul tak?
Jadi hari ni saya cerita tentang fokusnya vitamin C. Memang biasanya orang akan cerita tentang vitamin C dulu berbanding dengan vitamin-vitamin lain lah. Kalau waktu kita COVID, kalau dalam kajian ditunjukkan sebenarnya orang yang di hospitalize, yang ada duduk dekat hospital disebabkan oleh COVID, dia bagi rawatan vitamin C yang sangat tinggi tau. Contohnya macam 1 gram setiap hari. 1 gram, bukan 1 mikrogram, 1 gram setiap hari. Tapi tu di bawah pengawasan doktor lah, under supervision doktor. Sebab dia ada kes COVID yang sangat severe, sangat teruk. Jadi mungkin dia punya oksigen level dia turun. Bila time-time macam tu lah, vitamin C supplementation yang tinggi ni, high dose ni akan membantu. Akan cepatkan dia punya proses penyembuhan. Dia mungkin akan boleh keluar hospital. Macam tu lah. Tapi untuk orang yang ada dekat luar normal, memang kita perlu ambil vitamin C ni untuk halang daripada kita dapat kena COVID. Sebab kita sendiri pun tahu, vitamin C ni boleh tingkatkan kita punya immune system, dan juga dia ada antioksidan yang sangat tinggi. Dia bantu juga untuk kita punya penghantaran signal dan juga hormon kita. So vitamin C ni bantu banyak dalam kita punya sistem dalam badan. Okay, tapi setakat ni belum ada lagi bukti yang cukup yang kata vitamin C tu boleh betul-betul menyembuhkan COVID yang sangat teruk lah. Maksudnya kalau dia tak masuk hospital, contohnya macam tu. Tapi dia boleh halang daripada COVID daripada berlaku. Okay, jadi hari ni saya nak cerita tentang produk Mana dan juga Jus One, iaitu apa kebaikan dan kekuatan keistimewaan dua produk ni, combo Mana dan juga Jus One ni, dan adakah ia betul-betul bagus untuk COVID. Okay, jadi untuk Mana ni saya ceritakan ikut dia punya bahan lah. First kita tahu dalam semua produk SN1 ada minyak biji sibaktan. Jadi minyak biji sibaktan ni memang kita panggil raja vitamin C. Raja vitamin C dan juga tinggi antioksidan. Tinggi antioksidan. Bila dia tinggi vitamin C dan juga tinggi antioksidan, baru dia boleh jalankan dia punya fungsi-fungsi dia. Iaitu yang kedua, dalam mucopolisaccarida aktif ni, dia boleh tingkatkan kita punya immunity cell dan juga menggalakkan penyembuhan luka. Itu pentingnya bahan-bahan dalam Mana ni. So kalau kita tahu kan Mana ni ada teori rasa kan. Bila mungkin ada orang yang ambil Mana ni, dia rasa macam bila ambil je, dia makan, dia bau macam busuk, rasa macam busuk. Sebenarnya itu tanda dia punya immune system tu lemah. Dia susah nak tidur, fizikal dia lemah. Semua ni berkait. Kalau kita kurang tidur, fizikal kita lemah, terlalu banyak sangat buat kerja, immune system kita pun akan jadi lemah. Jadi Mana ni boleh bantu kita detect. Kalau bau busuk je ataupun rasa dia busuk je, kita boleh tahu dah kita punya ada masalah dengan kita punya immune. Seterusnya, apa manfaat flavonoid sibaktan ni dalam Jus One, terutamanya, dan juga Mana tadi. Flavonoid sibaktan ni kita banyak dah cerita tentang dia boleh bantu kita punya bacaan tiga bacaan dalam kita punya darah. Dan juga selain daripada tu, flavonoid sibaktan ni tinggi antioksidan untuk tingkatkan kita punya immunity, antibakteria, antivirus, anti-alahan, anti-keletihan. So dalam Jus One ni, vitamin C dia ada kandungan sebanyak 1,200 mikrogram per 100 gram. 1,200 mikrogram. Jadi vitamin C yang tinggi ni akan bantu kita punya kesihatan sel kita, enzim, tingkatkan kita punya sel darah putih untuk lawan kita segala penyakit. Okay, itu antara fungsi-fungsi Jus One. Jadi Mana dengan Jus One ni, combo ni sesuai untuk semua golongan. Sesuai untuk semua golongan. Tak kisahlah wanita yang mengandung ke, remaja ke, wanita untuk kesihatan dia punya kesihatan wanita dia, ataupun untuk kesihatan dia punya period dia, pelangsingan, untuk warga emas, untuk jaga kesihatan kita punya rambut, nak sihat, nak cantik, lelaki dewasa, kanak-kanak, semuanya boleh ambil combo Mana dan juga Jus One. Mungkin ada yang ragu-ragu lagi nak cuba dua combo ni, Mana dengan juga Jus One. Tapi sebenarnya kita dah confirm kan, memang semua golongan boleh dan juga sesuai untuk ambil Mana dan juga Jus One. Okay, jadi hari ni saya nak kongsi sikit lah testimoni COVID.
Mungkin ada yang mungkin kena cakap kena tunjuk bukti. Betul tak? Jadi ni antara dua kes COVID dan dia ambil mana. Bila dia ambil mana je kita boleh tengok. Start daripada dia naik ambulans. Sekarang dia dah kena isolation. Dia boleh sembuh seperti biasa. Bila dia ambil mana. Yang kedua, kita boleh tengok dia punya bacaan tu. First, dia punya bila dia ambil je 2 biji mana, lepas tu dia tengok dia punya stakit coronavirus tu dah boleh sembuh seperti sedia kala. Okay, jadi saya rasa itu saja daripada saya. Kat sini saya sediakan QR Mana dan juga Juzwan. Mungkin ada yang nak tahu lebih mendalam lagi tentang Mana dan juga Juzwan, boleh scan QR ni. Jadi saya rasa sampai sini saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Cik Zaidi. Terima kasih. Okay. Terima kasih Cik Aqeelah Syafiqah selaku Dietitian SN1 yang memberi pencerahan tentang keistimewaan, kekuatan, kelebihan dan keunikannya vitamin C yang ada di dalam tubuh badan kita. Bagaimana kita nak mengatasinya, bagaimana kita nak perlu adanya vitamin C itu yang ada di dalam badan kita. Okey, seperti mana kita lihat di skrin sekarang ini, anda kata anda inginkan informasi-informasi tentang Mana maupun Juzwan yang tinggi dengan vitamin C, boleh scan QR code ini dan anda akan terus ke informasi ataupun pamphlet yang ada di dalam QR ni. Okey, QR ini. Bagaimana untuk anda scan? Ialah anda buka handphone dan cari kategori scan. Scan handphone tu dekat barcode ni dan anda boleh download ataupun view kita punya informasi tentang kehebatan, keistimewaan Mana dan Juzwan ini. Okey. Jadi kita ucapkan terima kasih lagi sekali kepada Aqeelah Syafiqah selaku Dietitian SN1. Kita tekan nombor 888 ucapan terima kasih kita kepada beliau kerana sudi